Kita tengok pula dari segi sudut syarak macam mana pula kan. Okey, bolehkah rawatan COVID-19 dengan vaksin haram? Jadi selain itu terdapat banyak lagi bahan-bahan yang berpotensi untuk dijadikan ubat termasuk penyakit-penyakit melibatkan penyakit berjangkit. Memang banyaklah kalau kita tengok. Tidak buat apalah Tuhan jadikan herbs. Sedangkan ubat-ubat chemical tu daripada pharmaceutical tu juga banyak mengambil bahan-bahan yang terdapat di dalam herba. Kan? Jadi dijadikan ubat tu. Bahan yang diambil tu daripada herba juga. Tetapi herba mereka tolak. Itu persoalan dia. Susah kan kalau cerita di Malaysia ni macam di India terkenal dengan ginseng. Di India dengan Ayurveda dia. Herbal semua. Lagi ramai dia 1.3 bilion rakyat dia. Kita pun 30 juta lebih ya pun dah tolak dah herba. Dia lagi besar negara dia. Baik, jadi banyak lagi boleh kita jadikan ubat. Vaksin adalah punca penyakit. Vaksin ni punca. Sedangkan hadis Nabi melarang sebarang penggunaan bahan yang menjadi punca penyakit sebagai ubat. Vaksin ni source of penyakit. Sebab apa dia ambil daripada contohnya hepatitis. Hepatitis ni ada sejarah dia. Saya ada baca satu sejarah kes satu orang putih ni dia kena dia penyakit dia menghidapi penyakit hepatitis A. A ke B saya tak ingat dah. So, jadi kemudian dia ni termasuk dalam orang yang akan menderma hati dia. Ada pasien menunggu dah. Tapi sebab dia hidup lagi tak boleh ambil. Kemudian satu hari takdir kan dia mati, dia menggantung diri. Dia bunuh diri, dia mati. Setelah dia mati, maka organ dia tadi diambil dan diberi kepada pesakit yang baru. Maka pesakit yang baru tu pun dipakailah kan, di operation diganti. Jadi eloklah hidup macam biasa, berfungsi macam biasa sebab ganti. Hati orang tu elok kita tadi. Cuma dia mati bunuh diri. Tak lama lepas tu, beberapa bulan selang, maka yang mengambil hati orang tadi tu, dia juga mati gantung diri. Maknanya dibawa benda yang sama, ikut juga. Ni yang takut ni. Lepas tu ambil organ manusia ni, kena fikir banyak kali. Takut dia terikut. Macam di India, satu kes perempuan India ni dia buta. Kemudian dia mendapat donation mata. Jadi setelah dapat donation mata, pakailah daripada dia buta, dia dapat melihat. Tapi yang dia tak boleh hidup, dia terpaksa mengingat balik sejarah lama penderma organ mata kepada dia. Jadi benda tu dia tak nak lalui. Yang lalui orang dulu. Last kali dia pergi hospital, dia minta buang balik mata tu. Dia tak boleh hidup keadaan tu. Jadi kacau bilau hidup dia. Banyaklah kes-kes macam ni yang disembunyikan. Tak ada cakap. Tapi ada dalam jurnal ditulis dalam kisah-kisah. Banyak benda-benda ni. Okey. So jadi, seperti arak. Arak bukan ubat, tapi penyakit. Tapi ada orang kata arak tu halal. Ni masalah dia. Kononnya menggunakan kaedah istihalah. Diubah sifat kepada sifat, akhirnya boleh. Kalau mazhab Syafi'i, kalau kata tulang babi itu nak jadikan penapis air, kan? Menggunakan kaedah istihalah, maka kata Imam Syafi'i haram. Pasal apa? Pasal tulang babi itu jadi memang tulang, haram, maka sampai sudah pun tetap haram juga. Dia tak boleh mengubah 100% zat dia tu. Ini dalam masalah perubatan kita nak kena faham dari sudut syarak. Jadi sebab itulah, kalau vaksin tadi adalah, vaksin tu apa? Vaksin COVID itu daripada COVID. COVID itu punca penyakit. Sumbat pula dalam badan kita sebagai punca, sebagai nak jadi ubat. Kemudian, kononnya bila penyakit itu surang, dia akan lawan balik. Bolehkah macam tu? Maka Nabi kata, haram tak boleh lawan dengan haram. Maka sebab tu, dia bukan ubat. Malahan ada lagi side effect ni kita tak nampak lepas tu. Baik, kemudian sabda Nabi lagi, mafhum dia. Sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat dan menyediakan bagi setiap penyakit itu ubat. Maka berubatlah, janganlah kamu berubat dengan benda yang diharamkan. Jadi kalau COVID ni turun daripada Allah, walaupun orang buat, katanya orang buat, manusia buat man-made disease, man-made virus, tak kisahlah, tapi hakikatnya tetap dengan izin Tuhan, maka Allah dah sedia dah ubat. Maka berubatlah. Kenapa nak cari benda yang haram? Belum kita berubat lagi dah keluar fatwa dah. Jadi masyarakat jadi kalang kabut. Saya pun jadi kalang kabut. Cepat nak keluar fatwa ni. Darurat sangat ke? Masih boleh dikawal kita tengok. Alhamdulillah. Dengan kita tengok macam mana KKM buat PKP yang kita pun rasa selamat. Sebab apa? Penularan tu dapat dikawal. Dapat dikawal. Cuma rakyat tak faham lagi nak jaga SOP. Masih lagi berjalan, melilo atas jalan. Melilo dekat supermarket. Mana tak kena? Kenduri kenara. Dah kata kenduri jangan buat. Buat juga kenduri. Lepas tu bawa balik macam-macam. Itulah bila tak dengar cakap.
Jadi kita kena ikut juga apa yang KKM bagi arahan, benda tu benda bagus, benda betul Sebab Nabi pun buat begitu. Ibn Sina pun suruh macam tu. Masa Ibn Sina dia suruh menggunakan apple cider sebagai untuk mencuci. Kita sekarang ni pakai hand sanitizer daripada alkohol tu. Jenuh. Lu gatal habis tangan pakai yang itu. Ni semua ada benda kaedah ni kan. Nak masuk masjid pakai hand sanitizer. Hand sanitizer tu tengoklah punca dia apa, arak ke apa ke. Boleh ke pakai kat tangan masuk dalam masjid? Ni masalah lagi. So semua kita nak kena kaji. Ada orang marah, tak payahlah ustaz, kaji-kaji banyak sangat, kau susah hidup. Tak boleh lah. Islam ni kan Nabi dah pesan, cari benda yang halal. Bukan benda yang haram. Kita pun tak kisah ya. Belajarlah sikit. Ni musim ni kena mengaji. Kita ada musim ni, kita kena belajar juga, kena faham juga masalah-masalah macam ni. Jangan tak payah serah kat KKM, serah kat ulama. Tak boleh. Kita ada peluang untuk belajar, kita belajar. Bila kita belajar, kita lagi yakin dengan Allah. Bahasanya Allah sedia dah semua untuk kita.